Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan sambung mata pelajaran kita pada hari ini bagi subjek akhlak. Pelajaran yang kedua iaitu adab berhujah. Okey. Okey, apa itu berhujah? Berhujah adalah salah satu pendekatan untuk kita berdakwah, menyampaikan ajaran agama Islam. Dan Islam juga menganjurkan kita berdakwah melalui 3 cara. Ada 3 cara untuk kita berdakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan kebaikan kepada orang ramai. Yang pertama apa dia? Yang pertama, menyampaikan dakwah secara berhemah. Berhemah ni maksudnya apa? Dengan cara yang bersesuaian, dengan cara yang baik. Dan yang kedua adalah nasihat menasihati. Dan yang ketiga adalah dengan cara berdebat, berhujah dan berdialog dengan cara yang baik. Okey, yang ketiga ni lah tajuk yang kita nak bahaskan pada hari ini, iaitu berhujah dan berdebat dengan cara yang baik. Okey. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala dalam suratul Nahl ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahul azim. Artinya, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, serta berbahaslah dengan mereka, iaitu yang engkau serukan itu, dengan cara yang lebih baik. Dekat sini Allah terang-terang dah tunjukkan kepada kita dan memberi panduan kepada kita untuk berdakwah ataupun mengajak orang kepada Islam dengan cara hikmah, dengan cara kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Okey, wajadilhum billati hiya ahsan, serta berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau kita nak berbahas dengan orang, ada adab dan cara-caranya yang tersendiri. Okey, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan berhujah? Okey, berhujah ialah sesuatu pandangan dan idea yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Okey, kita ada idea, kita ada pandangan. Kita nak sampaikan kepada orang kena dengan cara yang baik, dengan cara ataupun tutur kata yang baik. Okey, apakah ada adab semasa berhujah? Okey, semasa kita menyampaikan hujah kita, semasa kita menyampaikan pandangan kita, apakah ada adab dia? Yang pertama adalah berpakaian kemas dan sopan. Berpakaian kemas dan sopan. Dan yang keduanya, menyampaikan hujah secara berhemah. Dan yang ketiga, isi kandungan sesuai dengan tajuk. Okey, kita cerita pasal apa? Pasal kereta contohnya. Cerita pasal kereta, tapi bila kita berhujah, kita cakap pula pasal mata pelajaran sains. Tak sesuai lah kan? Okey, yang keempat, ucapannya tidak menyentuh perkara sensitif dan bersifat peribadi. Okey, kalau kita nak bercakap pun kena jaga hati-hati orang lain juga. Okey, seterusnya, yang kelima, menggunakan bahasa yang teratur, sesuai dan sopan. Dan yang keenam, menyampaikan kata-kata dengan berhemah dalam berhujah. Dan yang terakhir adalah hujah berdasarkan Al-Quran dan hadis serta pandangan ulama yang muktabar dan bukti yang benar. Okey, ini nombor 7 ni adalah perkara yang paling penting untuk kita sampaikan hujah. Jangan sebut ikut sedap je, tapi bercanggah daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, yang seterusnya, ciri-ciri hujah yang baik. Okey, yang pertama adalah mempunyai pengetahuan yang luas dalam tajuk yang disampaikan. Kalau awak nak berhujah, mesti tahu apa poin-poin, apa perkara penting yang hendak kita sampaikan.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mampu mengawal dan menarik perhatian pendengar. Okey, ni cakap satu nada je. Okey, kalau kita nak bercakap tu kena mampu kita menarik perhatian pendengar. Ada masa mendatar, ada masa menaik suaranya. Itu ikut cara masing-masing. Dan yang ketiga, mempunyai kemahiran melalui latihan dan pengalaman. Kalau nak berhujah pun, nak bercakap pun sebenarnya kita perlukan latihan. Ada orang dia tidak boleh bercakap depan orang lain. Ada orang dia Allah bagi kemampuan untuk bercakap depan orang yang ramai. Okey, yang seterusnya mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, mempunyai peribadi yang baik dan boleh mengawal emosi. Okey, tadi adalah ciri-ciri hujah yang baik. Bagaimana pula ciri-ciri hujah yang tidak baik? Okey, yang pertama, berhujah menggunakan bahasa yang kasar dan kesat. Cakap dengan orang tapi cakap bahasa yang kasar. Okey, itu sepatutnya perlu dielakkan. Dan yang kedua, hujah yang disampaikan dengan ucapan yang gagap dan tidak lancar. Kalau cakap terketar-ketar, tergagap-gagap, maka orang yang mendengarnya pun takut-takut dia makin bosan. Okey, yang ketiga, berhujah dengan terlalu lama dan membosankan. Kalau boleh elaklah. Ni cakap sampailah tak ada point. Orang akan menjadi bosan. Dan yang kelima, tidak boleh mengawal emosi semasa berhujah. Dia bercakap dengan emosi. Sepatutnya perlu dielakkan. Okey, yang kelima, hujah yang dikeluarkan menimbulkan pertelingkahan. Pertelingkahan ni maksudnya apa? Pergaduhan. Okey, seterusnya. Akibat tidak beradab semasa berhujah. Okey, apakah akibat-akibatnya? Yang pertama, hujahnya tidak memberi sebarang kesan yang baik. Okey, yang kedua, menjadi bahan cemuhan. Dan yang ketiga, menjatuhkan maruah diri dan agama Islam. Dan yang terakhir, menimbulkan perselisihan faham dan boleh menyebabkan masyarakat berpecah belah. Okey, ini adalah antara akibat jika kita bercakap depan orang tapi kita tidak menggunakan adab-adab semasa berhujah. Perlulah dielakkan. Okey, cukup sekadar itu sahaja. Wallahu ta'ala wa'adam. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.